tinggal tanda tanya. Saya Aisyah, berumur lewat 20-an dan asal dari utara tanah air. Lepas habis SPM, saya dapat tawaran belajar, sambung pengajian di sebuah IPTS di Selangor. Di sana, saya bertemu dengan Alia yang ambil jurusan A, Lily jurusan B, Kina jurusan C dan Moon jurusan D. Moon dan saya sama kos dan cerita yang saya nak kongsikan ni sebenarnya telah berlaku hampir 10 tahun yang lalu. Cuma masih segar dalam ingatan saya sampai hari ni. Baru-baru ni, Kina datang ke tempat saya untuk bercuti lepas dah 8 tahun tak jumpa. Masa kami saling bertukar cerita, kami mengimbau kembali kisah misteri ni yang masih lagi menjadi tanda tanya sampai ke saat ini. Kami disediakan penginapan hostel selama 4 semester. Hanya semester kelima je kami menyewa rumah di luar kampus sebab kuota untuk duduk kat hostel tu dah penuh. Semester 6 pula masing-masing intern dan kemudian tamat pelajaran. Hostel yang disediakan agak cantik dan menyerupai sebuah rumah. Pertama sekali saya nak ceritakan tentang keadaan layout rumah. Okey, setiap rumah terdapat 6 bahagian bilik yang dibahagikan menggunakan dinding plaster. Bukan diperbuat daripada batu bata tau. Dan tak ada pintu pun. Biasanya pelajar akan tutup pintu masing-masing gunakan langsir DIY. Setiap satu bilik ada satu kipas, lampu, meja study, kerusi, katil dan almari. Dan setiap satu bilik juga hanya dihuni oleh seorang pelajar. Maka satu rumah tu ada 5 pelajar. Satu bilik lagi pula dibiarkan kosong dan dijadikan bilik solat. Dan rumah tu juga ada satu shower, mandi tu dan satu tandas serta kawasan sinki untuk berus gigi ataupun cuci muka. Faham? Boleh imagine? Masa semester 3, kami berlima sangat sibuk dengan jadual kelas yang penuh dari 8 pagi sampai 5 petang, kadang-kadang sampai 7 malam, dari Isnin sampai Jumaat. Dan disebabkan jadual masing-masing yang padat, kami tak ada masa pun nak kemas rumah. Contohnya macam sapu lantai, cuci toilet, kemas bilik solat. Ya, bilik solat kami biarkan je telekung dan sejadah tak berlipat. Maknanya ada 5 telekung lah yang berselerak. Nasib baiklah sejadah share. Bahagian toilet pula agak kotor sebab dah lama tak sental dinding, lantai dan juga sinki. Malahan ada juga beberapa bekas Tupperware yang dibiarkan tak berbasuh. Hanya direndam air. Mungkinlah terbiar dalam 2-3 hari. Keserabutan ini berlangsung lebih kurang 2 ke 3 minggu macam tu. Ya, masa tu kelas kami memang sangat penuh. Tambah pula dengan aktiviti malam untuk kelas dan persatuan masing-masing. Masing-masing hanya fokus untuk semua tu sampai tak larat dan nak kemas. Memang meletihkan. Nak dijadikan cerita, pada satu pagi, Alia, Lily dan Kina dah keluar rumah untuk ke kelas lebih awal sekitar 7.45 pagi sebab diorang ada kelas pukul 8. Manakala saya dan Moon pula keluar pukul 9.45 sebab kelas mula pukul 10. So, kami berdua adalah penghuni yang terakhir tinggalkan rumah. Pukul 12.30 hari, saya dan Moon balik rumah lepas habis kelas. Dan masa kami sampai kat rumah, kami berdua melihat selipar dan kasut yang selama ni terabur kat depan pintu tu berada dalam keadaan yang sangat tersusun. So, kami pun tersenyum lah sebab yakin ada di antara kami yang dah kemas rumah setelah sekian lama rumah bersepah kan. Tak sabar nak ucapkan terima kasih. So, bila kami masuk dalam rumah tu, kami juga melihat keadaan rumah yang sangat bersih dan tersusun. Lagilah kami gembira kan. Kami ke hulu ke hilir dalam rumah melihat-lihat semua keadaan. Bilik solat pun dah tak berselerak dah. Kelima-lima telekung tu berada dalam satu bentuk lipatan yang selari dan sekata. Betul-betul segi 4 tepat. Bayangkanlah telekung kami yang berbagai jenis dan corak tu telah terlipat dengan sangat rapi dan sama petaknya. Sejadah pun macam tu. So, kita orang pun pergi pula bahagian toilet. Sangat bersih. Semua barang-barang lama macam shaver ke, kain buruk ke, botol sabun lama telah dibuang dalam tu sampah. Dan sinki pun bersih tanpa ada benda asing yang menyakitkan mata. Semua bekas Tupperware dibasuh dan ditiarap dengan kemas. Lantai bersih, tak ada habuk macam baru lepas di mop. Kami gunakan tikar getah tau di lantai. Dan tak cukup dengan itu, kami cuba calik habuk di bahagian luar rumah di mana selipar dan kasut disusun tu tak ada habuk. Macam telah di mop. So, kita orang pun excited lah dan menyebut nama 3 orang housemate lain sambil berterima kasih. Tapi tak ada orang pun dalam rumah tu melainkan kami berdua. Memandangkan kelas petang kami berdua cancel, maka kami hanya berbaring dan menunggu kepulangan 3 lagi roommate, housemate yang lain. Setibanya mereka kat rumah, kami melihat reaksi mereka juga terkejut dan excited. Sama seperti reaksi kami berdua tengah hari tadi. Mereka bertiga berterima kasih kepada kami berdua sebab diorang ingat kita orang yang kemas.
Okay, untuk pengetahuan semua, hanya sharing area di rumah tu yang berkemas. Bahagian bilik masing-masing masih bersepah dan tak diusik. So akhirnya kami berlima berkumpul dan melihat sekali lagi keadaan rumah yang sangat bersih tu. Dan masing-masing mula terdiam. Kami terfikirkan makcik cleaner kot yang datang masuk ke rumah dan kemaskan semua. Lepas tu masing-masing cepat-cepat pergi cek bilik sekiranya ada barang yang hilang. Tapi tak ada apa-apa yang hilang ya. Kami tinggalkan laptop atas meja, dompet pun ada, barang berharga yang lain pun tinggal macam tu je tanpa kunci. Okay, untuk pengetahuan semua, tombol pintu rumah tu tidak boleh di lock. Ianya rosak dari sem 1 lagi dan kami pun tak tukar. Sepanjang tu juga tak pernah berlaku sebarang kehilangan dan kecurian. Padahal kami sering juga dengar berita kecurian di tingkat lain dan di rumah lain. Kemudian kami pergi cari setiap makcik cleaner di situ dan tanya sekiranya mereka ada masuk ke rumah dan tolong kemas. Tapi malangnya, tak ada seorang pun yang mengaku. Malahan mereka bagi tahu bahawa mereka tidak dibenarkan masuk ke rumah pelajar. Mereka hanya dibenarkan sapu di bahagian koridor saja. Kami pulang semula ke rumah dengan perasaan hampa dan masa kami berkumpul berlima malam tu, kami slow talk dan minta di antara kami tolonglah mengaku sekiranya ada yang tolong kemas. Tapi nak senyap-senyap je kan, nak rahsia. Malangnya juga, kami berlima memang tidak ada pun yang mengemas. Setelah bertahun habis pengajian, kami ada jugalah tanya dekat dalam grup kan kalau ada siapa-siapa yang tolong mengemas dan kami minta untuk mengaku. Dan masih juga sama, masih tiada antara kami yang mengaku kemas rumah tu. Persoalannya sehingga ke hari ini, siapakah yang mengemas rumah itu? Ianya kekal misteri sehingga ke hari ini.